الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه هداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat walaupun ia seorang diri. Ia taat bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid, dan ia tidak pernah menjadi dari orang-orang yang musyrik. Ia yakni Ibrahim sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya menjadi nabi dan memberi hidayah petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus, dan kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya ia pada hari akhirat adalah dari orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, hendaklah engkau menurut agama Nabi Ibrahim yang berdiri teguh di atas jalan yang benar, dan tiadalah ia dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya hari Sabtu itu dijadikan hari kelepasan yang wajib dihormati atas orang-orang Yahudi yang telah berselisihan padanya, dan sesungguhnya Tuhanmu akan menghukum di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka telah berselisihan padanya. Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Dan jika kamu membalas kejahatan pihak lawan, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Dan jika kamu bersabar, maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan bersabarlah, wahai Muhammad, terhadap perbuatan dan telatah golongan yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Kita berada pada ayat-ayat terakhir
sekaligus penutup kepada surah An-Nahl, surah yang ke-16 ini, pada juzuk yang ke-14. Sebelum kita memasuki surah Al-Isra pada juzuk yang ke-15, bermula daripada ayat 120 sehingga 128, yang antara intipati terpentingnya Allah Ta'ala memuji Nabi Allah Ibrahim AS yang beragama Tauhid, yang tiada kena mengena dengan penyembahan berhala atau penyekutuannya kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menyebut sejarah Yahudi yang mengkhianati nabinya, bahkan yang mengubah syariatnya, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi yang telah diutuskan. Kemudian Allah Ta'ala mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam asas-asas dakwah dalam mengajak manusia kepada agama Allah. Dan Allah mendidik Rasulullah supaya tidak membalas kejahatan musuh, melainkan sama sepertinya, ataupun memilih untuk bersabar, kerana bersabar itu jauh lebih baik. Kemudian Allah menjelaskan bahawa kesabaran itu datangnya dari Allah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah untuk memperolehi kesabaran. Dan jangan bersedih dengan perbuatan keingkaran, penolakan dakwah, serta tipu daya orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan memusuhimu wahai Muhammad. Kerana Allah senantiasa bersama dengan orang yang bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Baik, ini intipati utama dalam ayat-ayat yang kita bacakan, bermula 120 sehingga 128, yakni 9 ayat. Allah berfirman, Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim AS. Baik, kalau sebelum ini diceritakan tentang pentingnya makanan halal, bahkan tentang pentingnya orang-orang beriman, bahkan hamba Allah mengetahui apa yang diharamkan, dan mengetahui bahawa penghalalan dan pengharaman itu milik mutlak Allah Ta'ala. Oleh kerana ajaran-ajaran yang sesat dan ajaran-ajaran yang diselewengkan di kalangan ahli kitab, mereka mengadakan syariat penghalalan dan pengharaman mengikut cita rasa mereka. Dan Allah Ta'ala mengingatkan tentang balasan orang yang kufur kepada Allah bukan sekadar kerana mereka menyembah berhala, menyekutukan Allah, termasuk kerana mereka mencampuri hukum hakam. Kalau siapa yang menghalalkan apa yang diharamkan atau sebaliknya, maka itu masuk perkara kufur. Sebagaimana penyembah berhala, bukan sekadar mereka menyembah berhala, mereka mengadakan halal dan haram mengikut cita rasa mereka. Dan sebagaimana penyelewengan ahli kitab, bukan sekadar mereka menjadikan bagi Allah itu anak dan sekutu, bahkan mereka mengadakan halal dan haram mengikut hawa nafsu mereka. Dan demikian juga orang-orang yang tidak, ataupun yang bertuhankan hawa nafsu, maka mereka meletakkan halal dan haram, bicara halal dan haram itu berdasarkan kepada hawa nafsu mereka. Sebagaimana Allah wajib disembah, sebagaimana Allah Ta'ala wajib diimani dan dipercayai, demikian juga halal dan haram itu sumbernya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mana orang-orang musyrik Mekah sudah tidak mampu berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebatilan penyembah berhala dan kebatilan mereka dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, lalu mereka mula berbangga dengan nenek atau datuk nenek mereka. Kami ini keturunan Ibrahim, kami ini beragama dengan agama Ibrahim. Ia dituturkan oleh musyrik Mekah, sebagaimana juga dituturkan oleh orang Yahudi dan orang Kristian. Kerana Nabi Allah Ibrahim AS, Nabi yang diterima oleh semua agama, dimuliakan kerana kemuliaan atau kerana sebab-sebab yang tertentu. Maka masing-masing bila kalau hujah, mereka akan nisbahkan diri mereka pada keturunan atau lulur yang mulia atau keturunan yang mulia. Kata mereka, kami keturunan Ibrahim, kami anak-anak Ibrahim, Ibrahim juga sokong kami. Kalau orang Yahudi akan kata Ibrahim itu Yahudi, Kristian berkata Ibrahim itu Kristian.
Manakala musyrikin Mekah pula berkata, kami anak cucu Ibrahim yang membina Kaabah. Maka Allah menjelaskan siapa Ibrahim alaihissalam sebagai satu insan misali, bukan seorang individu yang bukan sekadar mewakili umat, tetapi dia umat. Kebiasaan umat ini sekumpulan manusia, tapi satu-satunya individu yang Allah Ta'ala menamakan dia umat ialah Nabi Allah Ibrahim. Allah berfirman, inna Ibrahima kana ummatan qanita. Sesungguhnya Ibrahim itu ialah ummah qanitan, umat yang diikuti, yang taat kepada Allah Ta'ala. Baik, bila kita sebut perkataan ummah, maka saya katakan di ummah ialah al-jama'atul kathirah, sekumpulan manusia yang ramai. Baik, kenapa Ibrahim seorang disebut umat yang tidak berlaku kepada mana-mana manusia yang lain? Kerana kata ulama, summiya Ibrahim bidzalika likamalihi wastijma'ihi fadaila la takadu tujadu illa mutafarriqah fi ashkhasin katsirah. Kerana segala sifat umat itu ada pada Nabi Allah Ibrahim, yang biasanya setiap individu ada sifat ni, yang ni ada sifat ni, tapi Ibrahim melengkapi semua, maka dia jadi satu umat. Biasa kalau sebut satu umat, maka yang ni baik kat sini, yang ni baik kat sini, yang ni baik kat sini. Manakala Ibrahim AS, dia menghimpunkan segala kebaikan manusia pada dirinya. Kerana itu Allah menabalkan dia. Allah mengangkat martabat Ibrahim dengan berkata, inna Ibrahima kana ummah. Ibrahim itu satu umat. Kalau kita bercakap tentang bangsa, kita akan bangga dengan bangsa. Ini bangsa Melayu, ini bangga dengan bangsa Cina, ini bangga dengan bangsa Eropah, bangsa-bangsa. Kenapa mereka bangga dengan bangsa? Kerana pencapaian bangsa yang meliputi segala aspek. Maka Ibrahim cukup dia seorang sebagai bangsa, maka disebut bangsa Ibrahim, yang bermaksud Ibrahim seorang alaihissalam. Kalau kita sebut bangsa Melayu, kita salah seorangnya. Kita sebut bangsa Cina, kita mungkin salah seorangnya kalau kita keturunan Cina. Bangsa India, kita salah seorang. Di mana kuatnya bangsa? Bila kita sebut ini satu bangsa, bahkan kita lihat dalam perkembangan di Eropah, mereka menubuhkan negara bangsa untuk menunjukkan nasionalisme mereka. Lalu mereka sebut ini bangsa apa? Bangsa Belanda, ini bangsa England misalnya, ini bangsa Portugis, yang disebut sebagai nation state, negara bangsa. Kerana bangsa tadi menguatkan dan membina tamadun. Maka Ibrahim AS, dia seorang membina tamadun. Dia seorang ada segala sifat itu. Disebabkan Nabi Allah Ibrahim, kalau kita baca sejarah, bagaimana Ibrahim dia lawan satu kerajaan, kerajaan Namrus, tanpa bala tentera, tanpa ada pembantu. Ibrahim AS seorang lawan Namrus. Kalau kita lah, kalau nak lawan kerajaan, kita ada parti. Parti ni membentuk ramai individu, atau kita bentuk satu isabah atau satu kelompok kumpulan. Tapi tidak, Ibrahim AS dia lawan Namrus seorang-seorang dia. Seorang dia lawan dengan segala kekuatan Namrus, kerajaannya, bala tenteranya, pengikutnya, penyokongnya. Maka Ibrahim berdiri seorang diri sebagai satu umat. Kerana itu Allah menamakan Ibrahim itu umat. Kekuatan Ibrahim itu seperti kekuatan satu umat untuk melawan satu kerajaan besar yang menyengutukan Allah, yang mengaku Tuhan. Maka Allah Ta'ala beritahu apa asal usul Ibrahim, kenapa disebut sebagai ummah, dengan Allah menyebut sifatnya qanitan. Perkataan qanitan ay muti'an lillahi qa'iman bi amrihi, yang amat mentaati Allah dan menegakkan syariat Allah. Hanifan, hanifan ay ma'ilan anid din, ma'ilan anid dinil batil ila dinil haqqil qawi. Perkataan hanifan yang cenderung, yang berpegang dengan kebenaran dan menolak kebatilan. Walam yakum minal musyrikin, tidak pernah sekali Ibrahim itu mensyirikkan Allah. Maka terbatalah dakwaan penyembah berhala, atau dakwaan Kristian, atau dakwaan Yahudi. Nabi Ibrahim AS tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berkata Allah punya anak, tidak pernah berkata bahawa Allah punya sekutu, tidak pernah berkata Allah punya perantaraan. Ini Ibrahim yang kamu banggakan. Syakiran li an'umih, dan sifat Ibrahim yang sentiasa bersyukur dengan nikmatnya. Istabahu, Allah memilihnya. Wahadahu, Allah membimbingnya ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus.
wa atainahu fid dunya hasanah, dan Allah kurniakan di dunia ini hasanah. Apa maksud hasanah di sini? Kata ulama ialah pujian yang baik dan kasih sayang seluruh manusia kepada Ibrahim, seluruh agama sayang pada Ibrahim. Maka ini disebut hasanah. Kemudian kata Allah, wa innahu, dan sesungguhnya Ibrahim itu fil akhirah, di hari akhirat kelak, laminas salihin, di kalangan orang-orang yang soleh. Yang dimaksudkan orang soleh di sini ialah alladzina lahumud darajatul ula, orang-orang yang berada pada darjat yang tinggi. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah Ta'ala menyebut 9 sifat Nabi Ibrahim. Ada 9 sifat Nabi Ibrahim yang kita bacakan pada ayat ini. Yang pertama, Allah Ta'ala menyebut Ibrahim itu umat. Kita sebut apa makna umat? Kerana seluruh kebaikan berkumpul pada Ibrahim AS. Yang kedua, Allah mensifatkan Nabi Ibrahim itu ialah seorang yang taat, qanitan, amat taat pada Allah. Dan yang ketiga, hanifan, itu tiada kena mengena dengan, tidak cenderung kepada mana-mana penyekutuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dia tidak pernah menyekutukan Allah daripada kecil sampai besar. Daripada mula dia lahir, remaja, tak pernah sembah berhala walau sekali. Walau ayahnya membina berhala, bahkan membina berhala bagi istana Numrus, tapi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala walau sekali. Walau tak sengaja, tak pernah. Kerana Allah Ta'ala memeliharanya. Dan yang kelima, sifat Nabi Allah Ibrahim AS, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Sama ada nikmat yang kecil, apatah lagi nikmat yang banyak. Sebagaimana Allah Ta'ala puji Nabi Allah Ibrahim AS, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang melaksanakan seluruh janjinya kepada Allah sebagai tanda syukur. Baik, kenapa disebut sifat Ibrahim ini bersyukur? Sebagai satu templakan kepada musyrik Mekah yang tidak pernah bersyukur dengan menyekutukan Allah. Walau mereka dapat nikmat yang banyak, mendapat Kaabah yang sudah siap, mendapat Mekah yang sudah makmur, yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS, lalu mereka tidak pernah bersyukur dengan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, istabahu rabbuh, Allah memilihnya, yakni Allah jadikan dia sebagai rasul. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walaqad ataina Ibrahim rusydah, walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qab wa kunna bihi alimin, sesungguhnya kami telah mengurniakan Ibrahim kebijaksanaan, yakni kenabian. Kerana semua nabi bijaksana. Bijaksana ni tuan-tuan kenapa? Kerana akal kita berfikir. Tetapi kita, kalau kita orang, kalau saya kata saya ni bijak, mana akal saya berfikir, saya relate pada pengetahuan yang saya ada, pengalaman saya, dan pengetahuan-pengetahuan yang saya peroleh daripada orang lain, maka bijak saya. Tapi pada Nabi bijak kerana ilmu mereka berhubung terus dengan Allah, ini wahyu. Kalau kita yang jenis baca banyak, buat kajian banyak, orang kata bijak. Tapi bijak tu berdasarkan apa? Dia berdasarkan otak kita. Baik, otak itu asas sumber istimdaduhu, sumbernya apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lalui pengalaman, atau pengalaman orang lain, atau ilmu-ilmu orang lain yang kita kongsi, lalu jadilah kita bijak. Tapi bijak kita masih lagi berkait dengan semua ilmu manusia, tapi tidak berkait dengan ilmu Allah. Manakala para Nabi mendapat ilmu Allah, ya, semua ilmu itu milik Allah. Kita mengambil secara zahir, ya, hakikat ilmu semua dari Allah. Tapi zahir, kalau manusia yang bijak, sebab dia kutip ilmu-ilmu orang. Para Nabi ini dipandu terus oleh Allah dengan wahyunya. Bagaimana mereka tidak bijak? Kerana antara sifat wajib pada Rasul ialah fatanah, bijak. Mereka mesti bijak. Bijak mereka dari sudut semua aspek. Dari sudut berfikir, dari sudut berbahas dan bercakap, dari sudut memberi contoh dan bidalan, misalan dan perbandingan, dari sudut menyelesaikan masalah dan semua perkara. Sebab itu mereka memimpin ummah dengan kebijaksanaan ilmu yang Allah berikan pada mereka, yang berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, tetapi wahyu yang diwahyukan. Kemudian Allah menyebut sifat Ibrahim yang ketujuh, bahawa innahu hadahu ila siratal mustaqim. Allah pilih Ibrahim untuk terus berada pada jalan yang lurus dan menjadi penyeru pada jalan yang lurus. Yang ke-8, Nabi Allah Ibrahim diberikan hasanah, kebaikan, iaitu pujian seluruh manusia.
Orang Arab berbangga, Yahudi pun menisbahkan Ibrahim pada mereka, demikian juga Kristian. Yang kesembilan, di akhirat kelak Nabi Allah Ibrahim ialah ketua ataupun berada di kelompok orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh. Ini hamba-hamba yang dipilih oleh Allah SWT. Ini 9 sifat. Kemudian selepas Allah Ta'ala menyebut Ibrahim AS, kemudian Allah menyebut kemuliaan Rasulullah. Sebagaimana kamu berbangga dengan Ibrahim dan segala kemuliaannya, supaya kamu tahu juga selepas kami memilih Ibrahim, thumma awhayna ilaika, kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi' millata Ibrahim hanifa, kamulah yang sebenar-benar mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Kamulah benar-benar yang dimaksudkan mengikut ajaran Nabi Ibrahim dan perintah Allah supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari sudut tauhid, dari sudut dakwah dengan segala akhlak dan sifat kebijaksanaan, bukan dari sudut cabang-cabang. Ada pun cabang-cabang bersifat syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan syariat Nabi Musa, Nabi Isa, hatta Nabi Ibrahim. Tetapi usul nabi-nabi semuanya sama. Ani abudullah wajtanibut taghut, mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi berhala. Dan demikian juga uslub dakwah pada Nabi sama, kebijaksanaan. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW supaya ikut Nabi Ibrahim. Dia suruh mengajak manusia kepada usul, yang beriman pada Allah dan menolak syirik, dan dia suruh cara berdakwah. Kata Allah, wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukanlah di kalangan orang musyrik. Allah Ta'ala menguatkan lagi sebagaimana Allah sebut ayat sebelum ini, bagi menunjukkan Ibrahim AS tiada kena mengena dengan orang yang menyekutukan Allah. Bahkan Ibrahim itu bal kana qudwatal muwahhidin, Nabi Ibrahim contoh tauladan orang yang mengesahkan Allah, sehingga sanggup robohkan berhala, berdiri seorang diri melawan Numrus. Inilah di imam kepada semua yang mentauhidkan Allah. Maka ikutlah Ibrahim AS. Innama ju'ila sab, bahawasanya dijadikan hari Sabtu, alal ladzina ikhtalafu, kepada mereka yang berselisih dengan nabi mereka. Wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, la yahkumu bainahum, akan memutuskan perselisihan mereka kelak, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Baik, tiba-tiba bawa cerita hari Sabtu. Lepas cerita Ibrahim AS tadi tidak ada kena mengena dengan penyengutuan Allah. Asal usul Ibrahim ialah mengesahkan Allah, bukan contoh orang yang mentauhidkan Allah, bersungguh-sungguh mentauhidkan Allah, melawan penyembahan berhala, melawan raja yang mengaku Tuhan dan sebagainya. Maka tiba-tiba di sini Allah Ta'ala menyebut tentang hari Sabtu. Kan di antara penyelewengan akidah, sebagaimana penyelewengan akidah berkait dengan menyembah berhala, penyelewengan akidah yang berkait menghalalkan, mengharamkan ikut suka hati, termasuk dari sudut memuliakan hari. Asalnya Allah Ta'ala memberikan kemuliaan hari Jumaat kepada orang Yahudi. Allah beri hari Jumaat, namun mereka menolak kemuliaan hari Jumaat dengan hujah-hujah mereka. Mereka kata bahawa Allah Ta'ala akan selesai kerja hari Sabtu, maka hari Sabtulah kami nak hari kemuliaan kami. Walhal Allah telah mewahyukan Nabi Allah Musa AS supaya memuliakan satu hari dalam seminggu. Yang dimaksudkan memuliakan ialah untuk mereka membesarkan hari itu lebih daripada hari yang lain. Bukan suruh cuti lalu besarkan hari itu, tidak. Artinya, inna Allah Ta'ala lam yu'ayyin yawman littafarur fihi lil ibadah, wa innama amara bitta'zim yawm fil usbu'. Allah Ta'ala tak pernah suruh kita cuti satu hari untuk buat ibadat, tak pernah. Tapi Allah Ta'ala suruh manusia memilih satu hari, yang hari ini mereka akan buat ibadat lebih banyak. Maka Yahudi memilih hari Sabtu. Kerana hujah Yahudi, Allah Ta'ala menyempurnakan penciptaan seluruh makhluk pada hari Sabtu. Manakala orang Kristian pula memilih hari Ahad, kerana hari Ahad dimulakan penciptaan segala makhluk. Sedangkan asalnya Allah beri Yahudi hari Jumaat. Yahudi tolak dan lawan Nabi Musa. Musa kata Allah menyuruh kamu memuliakan hari Jumaat, bukan suruh cuti hari Jumaat, memuliakan hari Jumaat. Sebab tu dalam Islam kalau kita tengok, tak ada istilah cuti. Cuti bukan maksud macam kita sebut hari ni cuti kerja, itu buat lain. Dahulu mereka cuti dengan maksud mereka tak akan buat apa-apa.
Kita kalau maksud cuti, maksudnya kita tak pergi kerja, tapi terpaksa juga potong rumput, kerja juga. Memanglah tak kerja, tapi hari itulah kena basuh langsir, basuh pinggan mangkuk, patah belakang. Bunyi cuti, tapi kerja makin banyak. Maksud yang mereka cuti ni, tuan-tuan sekalian, ialah mereka memang tak nak buat kerja. Ini Yahudi, mereka bila sebut je hari Sabtu, rehat, no kerja. Mereka tidak akan bekerja hari itu. Tak boleh buat apa pun. Just duduk makan minum. Jangan bekerja, haram. Dan sama juga Kristian buat benda yang sama. Sebab mereka tak nak sama Yahudi, mereka buat hari Ahad. Dan hujah mereka bahawa Allah memulakan penciptaan pada hari Ahad. Walha Allah Ta'ala memberi kemuliaan pada hambanya supaya ambil hari Jumaat. Yahudi tolak dengan takwilnya, Kristian juga begitu. Umat Islam memilih apa yang dipilih oleh Allah, tanpa mentakwil, tanpa arguing dengan nabinya. Sebab itu kata Nabi SAW, nahnul akharun, nahnul akhirun, as-sabiqun yawmal qiyamah, baida annahum utul kitab min qablina, thumma hadha yawmul ladhi faradallahu alaihim, fakhtalafu fih, fahadana Allahu lahu, fannasu lana fihi taba' al-yahudu gadan, wan nasara ba'da gadin. Kata Nabi SAW, kita orang akhir, tapi kita lah orang depan sekali kiamat kelak. Kita ni umat akhir, tapi kita depan sekali pada hari kiamat. Walaupun orang Yahudi dia beri kitab sebelum kita Quran dapat kemudian, mereka dulu dapat Taurat dan Injil. Kemudian hari yang mana Allah fardukan kepada mereka, mereka menolaknya, maka Allah beri hidayah kepada kita memilih hari Jumaat ini. Maka semua manusia terpaksa ikut kita. Yahudi ikut kita esok, Nasara ikut kita selepas esok. Maksudnya bermula hari Jumaat. Yahudi Sabtu, jadi dia ikut kita lepas esok. Kita ni hari Jumaat, kita dulu, kita lead, kita boss. Yahudi ikut kita esok hari Sabtu, Kristian ikut kita selepas esok hari Ahad. Sebab kalau secara bilangan harinya, ia mula Jumaat dulu, Jumaat, Sabtu, Ahad. Jumaat, Sabtu, Ahad. Maka orang Islam, walau mereka umat terakhir, tapi Allah muliakan mereka menjadi umat terawal. Kerana yang memilih hari Jumaat kepada semua umat ini ialah Allah. Tapi Yahudi macam biasalah, corner sana, corner sini, takwil sana, takwil sini. Maka Musa kata tak apalah, nak pilih Sabtu, Sabtu lah. Lalu mereka pula buat undang-undang Sabtu, kita orang tak nak kerja. Mereka pula buat undang-undang macam tu. Kristian juga begitu, orang Islam tak. Orang Islam, saya ingatkan sekali lagi bahawa Allah Ta'ala tak suruh kita cuti hari. Allah menyuruh kita pada hari itu lebih kita membesarkannya. Makna katanya, kita bukan khususkan ibadat kita hari Jumaat, tapi bila datang ke Jumaat, ibadat kita lebih banyak daripada biasa. Saya memang bertasbih hari lain, even berselawat hari lain, tapi hari Jumaat saya selawat lebih banyak, saya baca Quran lebih banyak, saya ibadat lebih banyak, saya kuliah mungkin lebih lama. Maka saya sembahyang lebih panjang, ada sujud sajdah, saya baca surah Al-Insan. Kita tak diajar mengkhususkan hari ibadat, tetapi memuliakan hari. Ada hari kita kena lebihkan. Umpama begini, tuan-tuan, kita dalam hari-hari kehidupan kita, ada hari kita lebihkan. Kenapa? Hari ni hari jadi kita lebih sikit. Lebih apa? Lebih makan lah. Oh, hari ni hari ulang tahun saya, Ustaz, dia lebih sikit. Lebih senyum dia. Dia dah lebih. Selama ni pun senyum juga. Bila hari ulang tahun dia mewek sikit, senyum lebih sikit. Sebab apa? Dapat hadiah, senyum lebih. Secara umumnya kita baik, tapi ada hari kita lebihkan. Kita akan lebihkan. Itu yang Allah suruh kita buat. Bukan Allah suruh kita hari lain jangan buat ibadat, hari ni dia buat ibadat macam Yahudi faham, atau Yahudi cuba buat. Disebut dalam hadis, adallallahu anil jum'ati man kana qablana, fakana lil yahud yawm as-sabat, wa kana lin nasara yawm ahad, faja'a Allahu bina fahadana Allahu li yawmil jum'ah, faja'ala al-jum'ata was-sabta wal ahad, wa kadzalika hum tab'un lana yawm al-qiyamah, nahnu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yawm al-qiyamah, wal maqdi bainahum yawm al-qiyamah. Kata, disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah dan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma, Allah menyesatkan hari Jumaat orang-orang sebelum kita. Ini Allah tak beri Jumaat pada orang sebelum kita. Bagi orang Yahudi itu Sabtu, bagi Kristian itu hari Ahad. Maka Allah membawa hari Jumaat ini kepada kita. Maka Allah beri petunjuk kepada kita untuk memilih hari Jumaat. Maka dijadikan Jumaat, Sabtu dan Ahad. Ketiga-tiga hari ini mulia bagi setiap agama ini. Maka demikian, mereka semua akan menjadi pengikut kita pada hari kiamat kelak. Nahnul akhirun, kita akhir di kalangan ahli dunia, wal awwalun, tapi kita orang pertama pada hari kiamat kelak.
Kita dulu dipanggil. Nanti kalau hisap queue semua umat Muhammad selesai dulu. Barulah Yahudi, barulah Kristian. Ikut hari. Macam kita lah, kita buat appointment My Sejahtera, ikut hari lah. Ni daftar cepat atau nombor giliran naik cepat, dia datang cepat. Maka ini perumpamaan yang disebut. Kata Nabi SAW, wal maqdiyu bainahum yaumil qiyamah. Dan akan diadili dahulu pada hari kiamat kelak. Orang yang beriman masuk dulu syurga. Lepas tu barulah orang di kalangan umat Muhammad yang dulu masuk syurga, kemudian baru umat-umat yang lain yang beriman. Dia datang, dia dikemudiankan. Umat Muhammad didahulukan dalam semua perkara. Dan bila mana Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana mulia Nabi Ibrahim, kemudian kemuliaan Nabi Muhammad SAW, lalu Allah menyebut mulia Rasulullah dengan hari Jumaatnya, hari Jumaat. Dan Yahudi menyeleweng hari Jumaatnya, lalu mereka memilih Sabtu, dan mereka melampau dalam buat syariat dengan mengatakan tidak boleh bekerja hari Sabtu, tak boleh buat apa aktiviti. Islam, Allah muliakan hari Jumaat, dan tidak ada ulama yang kata fatwa haram bekerja hari Jumaat. Allahumma illa melainkan bila diseru azan Jumaat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bila diseru kepada kamu pada hari Jumaat, maka tinggalkan jual beli, bersegeralah pada jalan Allah, bersegeralah pada mentaati Allah, dan tinggalkan jual beli. Itu lebih baik sekiranya kamu mengetahui. Dan bila mana selesai solat, kembali berjual beli, kembali cari rezeki, dan ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. Semoga kamu menjadi orang yang berjaya. Artinya tak ada isu haram bekerja mana-mana hari. Yang cuma diharamkan waktu Jumaat tadi dihentikan seketika, menunjukkan Islam agama bekerja. Sebab tu kalau orang Islam faham konsep bekerja, kita dah mengalahkan lama dah Yahudi dan Kristian. Kerana mereka telah meletakkan pengharaman kerja Jumaat dan pada Sabtu dan Ahad. Sedangkan kita orang Islam tidak ada hari haram kita bekerja. Kerja. Hatta hari raya pun dah solat raya, dah kerja lah. Tak ada masalah. Dah tunaikan solat hari raya. Macam biasa. Hari kedua pun dah puasa. Kembali bekerja. Bukan kita tu raya 2 bulan lepas tu. Tidak. Kerana hari raya kita sebenarnya ialah hari akhirat kelak. Hari raya di dunia hanya seketika untuk melepaskan lelah dan penat kita dan kebosanan kita, untuk kita mengambil kembali kekuatan. Umpama hari raya di dunia seperti kita keletihan, berehat seketika di bawah pokok, kemudian kita bangun bangkit untuk bekerja. Umpama hari raya bagi kita orang Islam seperti kita driving, mengantuk seketika, berhenti 5-10 minit, tidur, kemudian teruskan perjalanan. Kerana hari raya bila mana kita sampai ke akhirat. Kemudian sesudah Allah menyebut hal itu, Allah menyebut bagaimana Rasulullah SAW patut berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah. Apa maksud hikmah? Itu dengan perkataan, dengan dalil yang jelas, tanpa ada kekeliruan. Wal mau'izatul hasanah. Maksud mau'izatul hasanah, pengajaran yang baik, ay mawa'idh wal ibar nafi'ah wal qaulur raqiq, iaitu dengan membawa pengajaran-pengajaran yang baik dan perkataan-perkataan yang lembut. Itu maksud hikmah, lembut. Kata Imam Baydawi, perkataan hikmah dakwah kepada orang khusus, perkataan mau'izah dakwah kepada orang umum. Maknanya gini tuan-tuan, kalau orang tu jenis bijak sana, cerdik, maka kita gunakan hikmah. Dia bijak, dia dah pandai fikir, tak payah nak tengking-tengking, cakap sepatah dah faham. Manakala mau'izah hasanah, pengajaran yang baik ini untuk orang awam. Kita bawa cerita, kita bawa kisah, kita konek jauh sikit, lalu untuk mereka faham pengajaran. Sebab mereka orang awam, nilai mereka suka pada cerita. Maka kata Imam Baydawi, orang-orang yang bijak pandai dengan dalil yang tuntas, orang-orang awam dengan pengajaran-pengajaran. Sebab orang kita kan suka kisah anak dengan kura-kura dan pengajarannya, kancil dengan buaya dan pengajarannya. Kita suka pengajaran. Kita orang awam. Maka kata Allah, bawa dalil yang jelas tanpa syubhah, dan juga kebijaksanaan membawa pengajaran. Wajadilhum billati hi ahsan. Berdebatlah dengan orang-orang kafir, berdebatlah dengan orang-orang yang ingkar. Dengan cara apa? Billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik. Maksud dengan cara yang baik, lembut, dengan memilih cara yang paling mudah, cara yang paling senang untuk menjelaskan kepada mereka.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa yang akan dapat petunjuk dan siapa yang sesat. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Islam seluruhnya, kerja kita memperbagaikan dakwah dan memastikan dakwah itu berkesan. Dan bagaimana hidayah itu terhasil, itu urusan Allah. Yang menjadi kerja kita di dunia, memastikan setiap dakwah kita didatangkan dengan hujah yang tuntas, didatangkan dengan pengajaran-pengajaran yang baik, dan berdebat dengan cara yang baik. Dan bagaimana kesudahan dan natijah ia milik Allah Ta'ala. Wa in aqabtum, kalau kamu ingin menghukum orang kafir yang degil, yang lawan kamu, fa'aqibu bimithli ma uqibtum, maka lakukan sama seperti mereka. Kisahnya bila Sayyidina Hamzah terbunuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok keadaan jenazah Hamzah, potong hidung, potong telinga, belah dada. Dan tengok keadaan orang Islam yang ditamthil, dicincang. Lalu Rasulullah berdiri di hadapan jenazah para syuhada. Nabi bersabda, la umathilanna bis sab'ina minhum makanaka. Wahai Hamzah, aku akan menuntut bela. Seorang kamu akan kucincang mayat mereka 70 orang. Maka Jibril pun turun. Jibril berdiri dan membacakan wahyu ini kepada Nabi SAW. Kalau kamu nak balas, balas yang sama. Kalau mereka bunuh Hamzah, seorang Hamzah, maka seorang juga. Jangan kira Hamzah tu nilainya 1000 orang. Tak, Hamzah. Berlaku adil. Kalau mereka cincangnya Hamzah, maka cincang Hamzah sudahlah. Kalau mereka cincang Hamzah, maka cincang yang mencincang Hamzah. Balas yang sama. Jangan melampau dalam membalas. Di sini hukum menunjukkan haram balas dendam. Kita boleh balas perbuatan khianat orang pada kita. Umpama contohlah, kalau ada orang tu dihutang kita tak bayar, maka zalim. Macam mana kita nak buat? Kita pun hutang balik dia dan kita tak bayar. Dengan nilai sama. Dia hutang kita RM100 tak bayar. Tak apalah, kita pun sebut-sebut, dia pun buat tak ingat je. Satu hari kita jumpa, mak pinjam RM100, nanti bayar, esok bayar lah. Kita pun pinjam. Lepas esok kita pun senyap juga. Mana hutang aku? Kita tanya balik, mana hutang aku? Maka kita balasan, boleh tak? Boleh. Jangan pula dia pinjam 100 tak bayar, kita pinjam 1000 tak bayar. Padam muka. Aku gandakan 10 kali ganda. Itu riba lah. Jadi kalau dianiaya kita begitu, boleh kita aniaya seumpamanya. Dengan nilai yang sama. Nilai yang sama. Dibolehkan. Berarti setengah ulama membenarkan. Kita misal kata sewa rumah orang. Pas sewa dah tuan rumah setuju nak bagi deposit, dia tak balik deposit. Kita tengok apa, deposit 1000, kita pun ambil je peti sejuk dia. Kira-kira harga 1000. Nilai lah, sama. Sebab dia tak nak bagi, kita pun sama. Beri nilai yang sama. Artinya dibenarkan sebab kita membalas kejahatan sama macam dia buat pada kita. Kita dilanggar kereta kita minta ganti rugi, dia tak nak ganti. Kita langgar balik kereta dia. Biar sama, tapi kena kira sama lah tu. Dia langgar belakang, kita langgar depan. Agak-agak sama test ni. Kalau tekan sikit sama ni RM100, sama-sama RM100. Dia pun dah ekor, kita pun dah ekor. Kita pun debang dia balik. Sebab dia nampak tak nak bayar, cuak sangat. Dan secara umumnya je boleh. Tapi kata Allah, itu cerita boleh. Seronok dah macam boleh Ustaz, boleh buat ni. Tapi Allah kata apa? La in sabartum, kalau sabar, la huwa khairul lis-sabirin. Tuan-tuan, orang sabar tak pernah rugi. Kita ingat kalau balas tu macam untung, tak untung juga. Puas hawa nafsu sekejap je puas hati. Dia buat macam ni, dia hutang kita tak bayar, kita hutang dia balik tak bayar. Tak bagus. Sebab apa? Maruah kita. Haji tu bukan boleh pakai juga, dia pun hutang tak bayar tu. Dah. Jadi cerita lain pula, dia twist kita, dia spin balik. Dia tak padan. Kalau dia hutang kita tak bayar, kita hutang dia, kita bayar. Biar dia malu muka. Memilih sabar jauh lebih baik. Tapi kita kata orang ni tak sama. Ada orang memang dipikir nak balas juga. Macam mana saya nak balas? Saya nak balas. Namun Allah Ta'ala sebut orang sabar ni untung. Tuan-tuan, sebab itu kita cari keuntungan. Kita jangan cari benda rugi atas dunia. Wasbir, dan sabar. Wa ma sabruka illa billah. Sabarmu itu datang dari Allah. Dengan maksud, tuan-tuan sekalian, umumnya kita ni kalau orang buat jahat kat kita, payah kita nak sabar. Duk teringat je. Maka doa pada Allah, ya Allah sabarkan aku. Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah jadikan aku orang sabar. Dengan cara itu, tuan-tuan, walaupun orang nanya kita tak akan balas. Itu jauh lebih baik. Tapi macam saya katakan tadi, susah nak sabar, doa pada Allah.
Orang duk burukkan nama kita siang malam pergi petang lah. Payahnya. Kita nak buat macam tu juga. Tapi kita boleh sabar. Namun kita rasa tak kuat, maka doa, ya Allah sabarkan aku. Wala tahzan alaihim. Jangan berduka cita atas perbuatan mereka yang menolak kamu, wahai Muhammad. Wala taku fi dhaikin mimma yamkurun. Jangan kamu merasa sempit dada dengan perancangan yang mereka lakukan siang malam untuk merosakkan kamu. Kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqaw. Kerana sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang sentiasa lakukan kebaikan. Artinya dalam dakwah Allah Taala ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajar kita sentiasa melazimi takwa, yakni perintah Allah. Dan sentiasa kita sibuk buat baik daripada kita fikir sibuk nak balas dendam atau sibuk nak balas kejahatan orang. Baik, hidup ni kita sibukkan buat baik. Tuan-tuan, jawapan paling baik ialah melakukan kebaikan. Bukan kita nak cakap, nak berjanji. Kita bukan nak janji, nak cakap. Kita nak buktikan dengan kebaikan. Dengan umur singkat, usia yang sesingkat ini, maka baik kita sibuk buat kebaikan daripada kita tak sibuk fikir musuh rancang apa pula ni buat apa. Tak, kita buat kebaikan. Hidup ini, setiap nafas kita ialah kebaikan, ketaatan kita pada Allah. Maka orang inilah orang yang berjaya, yang senantiasa Allah bersama dengannya, dan seluruh ta'yid pertolongan Allah, kasih sayang dan rahmatnya. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.